Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Faiz Farhan bin Yahya, ijazah sarjana muda syariah semester keempat daripada subjek kepimpinan Islam, dan saya akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Islam menghargai pengorbanan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiatina a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Suratul Ahzab ayat 35. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Islam menghargai pengorbanan wanita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kedudukan wanita pada tempat yang mulia di samping lelaki berdasarkan persamaannya dalam beberapa tanggungjawab dan perbezaan peranannya bersesuai dengan kedudukannya. Maka selayaknya mereka menerima pengampunan dan kurniaan seperti mana yang dikurniakan kepada kaum lelaki. Hal ini jelas seperti mana sebahagian disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang dibacakan tadi membawa maksud. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri kepada Allah serta orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan yang bersedekah dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah dengan banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah dengan banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam lipatan sejarah, kaum wanita pernah dilayan dan diberi tanggapan negatif oleh sebahagian manusia. Dengan kedatangan dan keadilan Islam membebaskan mereka daripada layanan dan tanggapan negatif tersebut. Usahlah dinyatakan penganiayaan yang pernah dialami oleh golongan ini hanya dengan diskriminasi dan eksploitasi yang terjadi pada kini pun sudah menggambarkan betapa dari sejarah mereka pernah diperlakukan lebih dahsyat daripada itu. Mimbar ini menyatakan dengan tegas bahawa kejahilan dan sikap tidak memahami serta menghargai sesuatu menatijahkan perkara seperti ini berlaku. Dulu dan kini sentiasa ada wanita yang telah membuktikan kejayaan dan peranan membangunkan ummah di samping lelaki. Boleh jadi dikatakan bahawa kejayaan seorang lelaki ada wanita di sebaliknya. Sama ada ibunya, isterinya, anak perempuannya. Pengorbanan wanita silam bukan sekadar teladannya untuk dicontohi oleh kaum wanita sahaja, bahkan kaum lelaki juga. Marilah kita hayati sebagaimana Sayyidina Hajar alaihi salam yang telah dipahat kisah pengorbanannya dan sejarah Islam. Satu contoh nilai tarbiyah iman yang terhasil dan sukar untuk ditandingi.
Ratu Sabak yang dikenal sebagai Balqis membuktikan wanita pernah mencapai taraf mikir yang hebat. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu telah menjadi rakan strategi ekonomi berjaya sebelum dimuliakan sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wanita-wanita seumpamanya seperti Aisyah, Maryam, Sumayyah, Aisyah, Fatimah, Asma, Rabiatul Adawiyah dan selain mereka ini yang namanya pernah mengharumkan dunia Islam. Sebagai mereka ini dinobatkan sebagai Ummahat al-Mu'minin, ibu kepada orang-orang beriman. Antara Muhammadiyah dan berhati-hati terhadap fitnah yang dikaitkan dengan golongan wanita, ia bergantung kepada bagaimana usaha golongan ini dibina, diperkasa dan dipelihara. Pembinaan yang melengkapi dan menyeimbangi antara tuntunan spiritual dan fizikal sudah pasti melahirkan generasi yang dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan. Hargailah mereka setidaknya mereka yang telah melahirkan zuriat dan umat manusia untuk dikenang pengorbanannya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, ya'ni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man. Qala ummuka. Qala summa man. Qala ummuka. Qala summa man. Qala abuka. Muttafaq alaih. Mafhumnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Bagi dia menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Jawab baginda, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, kemudian ayahmu. Muttafaq alaih. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kini kita bukan lagi ingin bicarakan kelemahan sesiapa. Yang penting ialah daya saing yang telah dibuktikan oleh mencapai kejayaan. Pengiktirafan diberikan terhadap sumbangan yang diberikan tanpa mengira kaum dan jenis. Beginilah penghormatan yang diberikan oleh Islam dengan norma-norma yang digariskan syariat malah merupakan tuntutan fardu kifayah, suatu tugas yang hanya keutamaannya layak disempurnakan oleh wanita. Tuntasnya di sini, peranan sumbangan wanita harus dimenepi. Negara pernah menggubal dasar wanita pada tahun 1989 yang bertujuan untuk memperkasakan wanita dari sudut ekonomi, perundangan, politik, kesihatan, pendidikan, sains, teknologi, pembuatan keputusan dan lain-lain sebagai ejen perubahan kepada masyarakat. Menjadi harapan kita semua agar penghormatan yang diberikan sejajar dengan sumbangan yang dihasilkan, dengan peluang-peluang sentiasa ditawarkan untuk mengintegrasikan wanita dalam berbagai aspek. Peningkatan pengetahuan untuk membantu menjayakan perancangan dan pengukuran perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pada kita menikmati kedamaian dan keamanan di negara kita, sedarilah bahawa saudara seiman kita di wilayah Arakan sedang menghadapi tribulasi yang sangat besar dan pendinasan dalam kehidupan mereka. Kaum Rohingya disembelih, ditoreh, dirogol, dibunuh, dibakar dan macam lagi bentuk siksaan oleh tentera kufar di negara mereka sendiri. Mereka pada ketika ini sedang bertarung mempertahankan hak-hak mereka daripada dirampas. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, berlindung di hutan tebal, menempuh malam yang kelam, meredah sungai dan laut yang luas dengan membawa anak-anak kecil dan keadaan lapar dan takut, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka dan ahli keluarga mereka. Justru panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya meringankan beban mereka dan menyelamatkan muslimin Rohingya yang ditindas. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh Islam dan menghancurkan penentang-penentang pembenci Islam seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Suratul Hujurat ayat 13. Maksudnya, wahai umat manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan suku puak supaya kamu saling berkenalan. Sungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ia Allah yang paling bertakwa antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Suratul Al-Hujurat ayat 13. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita sama mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang Allah telah bertanggungjawabkan kepada kita. Jauhilah sikap riak, takbur, sombong dan bongkak, kerana ia bakal menghapuskan pahala amal ibadat dan kewajipan yang telah kita lakukan. Sidang Jumaat yang dikasihi yang lagi dimuliakan, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56, yang bermaksud sungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام الوعون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم. مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن مرحوم سلطان محمود المختفي بالله وأنزل رحمة عليه سلطانه نور زهيرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وزوي وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد التنكو محمد إسماعيل ابن واثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.